kita menyanyikan bahwa ajarilah kami kasih-Mu, artinya kita siap untuk belajar. 当我们唱出神教导我们如何的去爱，代表说我们已经准备好了来受教。 Jikalau kita ingin belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi, mari saat ini kita datang meminta kepada Tuhan. 如果我们真的想我们要去爱，正如神所爱的，所以我们这时候来到他的面前，我们向他求。 Tuhan, Engkau tahu di dalam hati kami selalu merindukan yang namanya kasih. 主，你知道，在我们的生活中，主我们所期待的就是爱。 Kami sangat ingin dikasihi. 我们非常想望我们被爱。 Dan di sisi lain, kami pun punya keinginan, sadar nggak sadar baru kami punya keinginan untuk mengasihi juga. 主啊，不管我们在我们的意识中是清楚的还是不清楚，我们也是希望我们可以爱人。 Karena itu saat ini kami ingin belajar, bukan hanya belajar, tapi kami juga ingin bisa mengalami. 主啊，这时候我们不单单要学习，但是我们也要真正的可以感受到。 Mengalami bertumbuh di dalam kasih. 让我们要感受到如何的在爱中成长。 Karena Engkau adalah kasih. 因为主你本身就是爱。 Dan karena kami adalah manusia yang punya kecenderungan keberdosaan. 我们是罪人。 Kami tidak bisa mengandalkan diri kami untuk bisa merasakan kasih dan mengasihi. 我们不能靠我们自己的能力去感受到被爱和我们去爱。 Karena itu biarlah lewat waktu ini kami belajar, kami mengalami dari Engkau. 主啊，但愿这时刻我们来到面前，我们从你那来学习。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mewujudkan, yang membuat kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami 我们 berdoa. 奉靠主耶稣的名，单单靠你的名，我们可以来实现这个我们的欲望。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita di dalam 1 Korintus. 我们要继续我们今天的那个思考的新闻，就是在哥林多前书。 Dan hari ini kita sampai di dalam pasal ke-13. 今天我们进入了第13章， 1 Korintus 13在哥林多前书第13章， dengan tema Growing Up in Love. 就是我们的主题，在爱中成长。 Menjadi pribadi yang mengasihi. 我们成为一个可以爱人的一个个体， Menjadi pribadi yang mengasihi. 就是一个被爱的个体，变成一个可以去爱的个体。 Mari bersama-sama kita akan melihat 1 Korintus 13. 我们一起来翻开哥林多前书第13章。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, yang bahasa Indonesia silakan lihat Alkitabnya ataupun boleh lihat kepada layar yang 我 ada. 们单单用中文来读，印尼文的你们可以看自己的圣经，还是看荧幕。 Dari ayat 1 sampai 哥林多前书第13章，我们从第1节到第13节。我若能说万有的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了敏的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得了什么。我若将我所有的周济穷人，又舍己身，叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。爱是爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。爱是永不止息。先知讲道之能，总必归于无有。
说方言之人终必停止，知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的时候来到，这有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的就是爱。Desi, maafkan saya lupa bahwa tidak ada Mandarin di situ dan nggak tahu kapan harus ngekliknya. Jadi bagi saudara yang punya kemampuan berbahasa Mandarin, silakan boleh mendaftarkan diri jadi operator PowerPoint ya. Jadi kalau ada kejadian seperti ini bisa nggak kelewat gitu. Saudara, kita akan masuk ya setelah kita membaca. Ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada setiap dari kita. 所以我有一个问题要向大家发问的。Apakah saudara adalah orang yang penuh kasih atau saudara adalah orang yang hanya melakukan perbuatan kasih? 弟兄姐妹，你们是一个充满爱的人呢，还是一个只是执行爱的事宜的一个人？ Anda adalah seorang yang penuh kasih atau Anda adalah seorang yang hanya melakukan perbuatan kasih? 你是一个充满爱、有爱心的人，还是你单单去做一些爱的动作的人？ Coba ambil waktu beberapa detik ini, coba bertanya kepada diri kita sendiri. 我们试着用短短的时间，我们自问。 Bagi kita mungkin ada yang kemudian berpikir gitu ya, apa bedanya antara kedua hal ini? 也许在我们当中，有的人自己会这么的问这两者有什么区别？ Sesungguhnya ada perbedaan yang sangat besar di dalamnya. 其实这两者有非常大的区别。 Kalau orang yang hanya melakukan perbuatan kasih, 如果一个人他单单去做一些爱的动作， kemungkinan besar dia akan melakukannya karena harus atau karena kewajiban. 所以他做的时候，也许是因为被迫，或也许是因为他的任务。 Tapi jikalau seorang adalah seorang yang penuh dengan kasih, 但是如果一个是充满爱的人， maka dia berfokus kepada keberadaan dirinya, beingnya dia sebagai seorang pribadi yang baik hati. 所以他是还回到他自己本身，他就是一个充满爱心的人。 Jadi seorang yang memang dirinya, keseluruhan dirinya adalah orang yang baik hati. 所以一个人如果他是一个充满一个善良的人， atau seorang yang hanya melakukan keluar sesuatu yang baik, tetapi di dalamnya mungkin sangat bergumul, bukanlah seorang yang baik. 或者是跟一个人他是做一些通常都一些有爱心的事情，但是其实跟他的里面是一些反对的，是不同的， Atau mungkin setengah-setengah gitu ya. 或者是一半一半。 Dan jikalau ada di antara kita yang hanya memperhatikan tindakan di luar, 如果在我们当中，我们只是在乎我们外在的动作， dan sehingga ketika perbuatan baik itu kemudian menjadi satu kewajiban yang melelahkan bagi kita, 所以我们所做出来那些动作，其实会造成我们内在的疲惫。
maka tidak heran kita sulit bertumbuh di dalam kasih. 所以，如果在这样的环境中，难怪我们很难在爱中成长， Karena kita hanya fokus kepada tindakan, 因为我们只是注视到我们的行为， bukan tentang diri kita di dalamnya. 不是关于我们内在的。 Dan karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 13 ini. 所以在这里，保罗在哥林多前书13章再次的提醒我们， Karena lebih mudah memperhatikan perbuatan di luar daripada sesuatu yang di dalam. 其实我们更容易的就是看到在外在的行动过于我们内在的环境。 Kalau kita sudah mendengarkan khotbah Korintus dari 1 sampai 12, maka kita akan tahu bahwa jemaat Korintus itu punya banyak sekali karunia rohani yang spektakuler. 如果我们已经听从哥林多前书1章到第12章，我们听到了那个一些讲道，我们知道哥林多教会他们有很壮观的恩赐。 Mereka sangat bisa bernubuat, mereka sangat mereka bisa bahasa roh, mereka bisa mujizat, tetapi gereja mereka chaos atau kacau. 他们虽然可以有很多的恩赐，可以讲方言，他们也可以行很多神迹，但是其实他们的教会是非常非常的糟糕的。 Ada fraksi-fraksi saling menyombongkan diri, saling menghakimi. 他们有很多党派，他们有很多混乱的事情，他们自我膨胀，非常的骄傲。 Karena itu kalau di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14, kalau saudara baca, maka saudara akan melihat bahwa di pasal 12 Paulus membahas tentang karunia roh, tapi di tengah-tengah di pasal 13 dia berhenti dan berkata, aku mau tunjukkan jalan yang lebih utama. 所以你看保罗的第12章到第14章，他就是在这个中间第13章的时候，他停下来没有讲到那个恩赐，但是他就讲到这个爱。 Sehingga dia berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sekalipun aku punya semua karunia, kalau tidak ada kasih, aku tidak ada apa-apanya. 所以在哥林多前书第13章1到3节，他说：“即使我拥有所有的恩赐，但是如果没有爱，这一切都算不了什么。” Artinya kita bisa banyak melakukan aktivitas rohani, perbuatan baik, tetapi tanpa karakter kasih, keberadaan kita sebagai seorang yang penuh dengan kasih, maka semuanya itu sia-sia. 意思就是说，我们有很多的恩赐，可以做很多的属灵的活动，但是如果我们没有爱，这一切都是徒然的。 Aktivitas rohani hanya berdasarkan kewajiban, merasa takut nanti dihukum Tuhan, tidak tahu berterima kasih, itu akan sangat berbeda dengan perbuatan aktivitas rohani pelayanan muncul dari dalam kasih. 如果我们做很多一些属灵的活动，是因为我们怕我不做的话被责备、被神惩罚，跟我们真正在内在有一些爱来推动我们去做的是非常不同的。 Ketika kita melakukannya hanya sebagai satu kewajiban, maka kita akan seringkali merasa burn out. 如果我们只是因为任务我们去做的话，多少时候会造成我们感觉到很疲惫的。 Tetapi ketika lahir dari dalam diri kita yang memang penuh dengan kasih, maka kita akan melakukannya sangat ringan karena itu mengalir keluar begitu saja. 但是如果是我们去做，是因为我们内在本身有的爱，所以我们会很自然的、很顺畅的去完成它。 Mudah dikatakan tapi sulit sekali untuk dialami, bukan? 所以我们已经说了，我们很难去感受到。 Karena itu mari kita lihat bagaimana sih gitu ya. 所以这时候我们一起来看该如何。 Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita ayat 4 sampai dengan 7. 我们来看第4节到第7节。 Dikatakan bahwa Paulus menulis kasih itu. 所以在这里保罗写着是爱就是。 Jadi Paulus tidak berkata bahwa kasih melakukan. 保罗没有写说爱是要做任何的事情。 Jadi dikatakan
kasih itu sabar. 但是保罗说，爱是恒久忍耐， Baik hati dan seterusnya. 又有恩慈，接下来。 Kalau di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, Paulus tidak menggunakan kata benda. 所以在原文就是希腊文，保罗没有用这个名词做那个字眼。 Dia tidak menggunakan kata benda kasih sebagai subjek yang melakukan sesuatu. 他没有用一个字眼没有用一个名词当字眼来表达这个爱。 Jadi kasih agape gitu ya, yang dia memakai kata agape gitu ya. 所以他用这个 agape。 Yang kita tahu bahwa agape itu adalah kasihnya Tuhan. 我们知道 agape 就是上帝的爱。 Jadi ketika Paulus memakai kata agape di sini gitu ya, agape makoreteme gitu ya. 所以在这里保罗用这个 agape。 Kemudian dikatakan bahwa itu berarti bukan melakukan tetapi sesuatu yang kita adalah. 所以这个并不是我们做出来的行动，但是这是爱是。 Jadi bukan melakukan tapi berbicara tentang keberadaan diri kita 所 sebagai 以 manusia. 它并不是一个动词，是我们去做的动词，但是它是一个爱就是。 Sebagai manusia yang kasih. 就是我们就是一个有爱的人。 Seperti yang kita tahu Allah itu adalah kasih. 好像我们知道神就是爱。 Maka naturalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pun ingin kita berubah gitu ya, menjadi orang yang adalah kasih. 所以我们成为神的儿女，当然神也希望我们可以变成像他一样，我们是充满爱的人。 Sama seperti seorang yang kaya mengangkat anak yang mungkin pengemis gitu ya menjadi anak, si orang kaya ini pasti akan ingin seluruh diri si anak tersebut gitu ya berubah menjadi identitasnya anak orang kaya yang bukan hanya sekedar dia tidak mencuri lagi gitu ya, dia tidak makan dengan tangan tapi belajar makan dengan pisau ataupun garpu, tetapi orang kaya ini, saya pikir dia tidak hanya ingin anak ini melakukan seperti itu, tapi dia ingin identitas si anak menyadari bahwa dia sekarang ini adalah seorang yang kaya, yang tidak perlu lagi mencuri dan yang lain. 所以举一个例子说，如一个有钱人，他就领养了一个贫穷的小孩，他不单单就是领养他，但是他希望这个小孩可以转变成像他们的品格一样，在他吃东西的方面，他在他的日常生活方面，就是他不再用手吃饭，他不再去偷东西，但是他的所有的生活跟这些有钱人是一致的。 Jadi Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar melakukan perbuatan kasih, tapi Tuhan ingin keberadaan diri kita yang karena dosa merasa tidak dikasihi, yang seperti itu berubah menjadi seorang yang kasih. 所以，上帝不单单要我们感受到他我们领受到他的爱，我们的罪被赦免，但是他也要我们可以转化为一个可以去爱的人。 Jadi di dalam ayat 4-7 Paulus menggambarkan hakikat kasih, bukan aktivitas kasih. 所以在第4到第7节在这里保罗他所写的就是有关于爱的本质，不是爱的动作。 Karena keterbatasan waktu kita kan hanya membahas 3 saja kasih. 所以因为时间的关系，我们单单只讨论到3点有关于这个爱。 Yang pertama kasih itu sabar. 第一点，爱就是恒久忍耐。 Kalau di dalam bahasa Yunaninya makoroteme itu ya, berarti itu dari kata panjang dan juga kemarahan. 所以来自希腊文的 makoreteme 的它的意思就是我们没有一个暴怒的情绪，持久的暴怒情绪。 Bukan berarti bahwa marahnya itu panjang gitu ya. 表示说我们如果生气不是延续到很长的。 Tapi artinya slow to anger, lama untuk bisa marah. 但是我们要
不轻易的发怒。 Contohnya kita akan bisa lihat bagaimana karakter Allah, Keluaran 34 ayat 6. 所以在出埃及记，我们可以看到上帝他的本质是什么？ Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Jadi Allah itu panjang sabar. 所以我们的神本身就是蛮有慈爱的。 Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita belajar menjadi orang yang panjang sabar. 所以我们成为神的儿女，上帝也希望我们可以成为一个恒久忍耐的一个人。 Contohnya seperti ini. 我们举一个例子， Ada seorang bapak yang namanya Pak Budi pulang kerja itu sudah capek. 所以有一个叫布利的先生，他下班回家已经很疲惫了。 Anaknya berumur 3 tahun itu sedang tantrum, sedang lagi menangis keras, melempar mainan, nggak mau diatur. 所以他有一个小孩3岁，在那里很闹大哭，然后在那里丢一些玩具。 Istri Pak Budi ini sudah seharian di rumah hadapin si anak ini. 所以他的太太已经整天在面对这个小孩了。 Kalau Pak Budi hanya melakukan doing, 如果这位先生他只是去做的话， kalau Pak Budi hanya berusaha untuk sabar, 如果他只是尽量的去忍耐的话， maka dia akan berusaha menahan emosi dan berkata kepada dirinya, sabar, sabar, sabar. 所以他只是会告诉他自己，我要忍耐，我要忍耐。 Padahal dalam hati sudah mau meledak. 其实他的内心其实已经要爆发了。 Akhirnya setelah 10 menit dia teriak, sudah diam dong. 所以10分钟之后，他就真的爆发了，大喊着说：“请你不要再闹了。” Tapi ketika dia belajar menjadi seorang yang being, seorang yang sabar, 但是如果他真的去学习成为一个有忍耐的、有耐性的人， hal yang tidak mudah. 这是不容易的。 Sama seperti saya tidak sabar menunggu Cili dia 对， menerjemahkan. 就是好像传道他没有那个耐心等候我在这里翻译。 Maka kalau Pak Budi itu belajar ingin menjadi seorang yang sabar beingnya, maka Pak Budi akan melihat anaknya dengan tenang. 但是如果这位先生他是真的有那个耐心的话，他就是他是会慢慢的去来看顾这个小孩。 Dia duduk, dia peluk anaknya. 他会坐下来，他会去拥抱着他。 Berkata dengan lembut, Papa tahu kamu lelah, yuk kita duduk dulu, tenang. 所以他会说：“爸爸知道你很疲惫，来，我们坐下，我们来休息。” Bedanya apa? 所以这两者有什么不同呢？ Yang pertama masih berkelahi dengan emosinya sendiri. 如果第一者他们还跟他们自己里面的情绪还在那里奋斗， Tindakan yang kedua adalah 第二个行为就是 kesabaran itu mengalir keluar dari karakter, dari keberadaan dirinya yang 就 sabar. 是他的耐心是从他里面发出来的而流露出来的。 Maka saudara, 所以弟兄姐妹们， bagaimana bisa untuk belajar menjadi orang yang sabar, bukan hanya melakukan kesabaran. 我们要学习如何成为一个真的有耐心的人，并不是只是做出有耐心的动作。 Maka mungkin bisa dilakukan dengan cara begini. 所以我们也许可以这样的试着去锻炼。 Pagi-pagi waktu bangun ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong jadikan aku menjadi pribadi yang sabar, bukan hanya hari ini tapi ubah hati saya. 一大早我们起床，我们可以向神祷告说：“主啊，求你改变我，改造我，成为一个有耐心的人，不是单单今天而已。” Saat mulai kesal, tarik nafas, hitung 1 sampai 10 atau 10 sampai 1. 所以，如果我们真的想发脾气的时候，我们就深呼吸，然后数1到10，或者从10到1。 Kemudian bertanya kepada diri, 然后我们也自问： ketika saya marah, apakah yang akan saya lakukan? 如果我真的发脾气，我会做些什么？ Dan waktu mungkin sore ke malam gitu ya.
所以从下午到晚上， Bertanya kepada diri, apakah hari ini kesabaran saya terasa lebih alami ya? 我们要自问，我今天的耐心是不是比较自然的？ Tapi kalau masih struggle, masih bergumul, 但是如果我们还在那里挣扎的话， it's okay. 那也是还可以的。 Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan. 因为我们要改变，并不像我们翻我们的手掌这样。 Karena ketika kita berkata it's okay, kita belajar sabar dengan diri kita yang susah. 所以当我们说还可以的话，表示说我们跟我们自己在那里和平。 Karena ketika kita bilang it's okay kepada diri sendiri, artinya apa? Kita memberikan space, ruang bagi diri kita untuk oke, kita akan belajar, tapi kalaupun gagal, it's okay. Tuhan akan menolong untuk terus 所以我们 menerus. 对自己说还可以，表示说我们给我们自己一个空间，让我们来学习忍耐。 Karena orang yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. 因为那最靠近、最接近我们本身的就是我们自己。 Kalau kita bisa belajar sabar sama diri sendiri, 如果我们可以向我们自己学习忍耐的话， maka ketika melihat kelemahan diri orang lain, keterbatasan, kita pun dengan sendirinya akan memberikan kesabaran itu sama mereka. 同样的，当我们看到别人的一些过错，我们也是会有同样的一个同理心来去给予一个空间，让他来忍耐。 Yang kedua, kasih itu baik hati. 第二点爱是有恩慈的。 Kalau di dalam terjemahan baru memakai kata murah hati, di dalam terjemahan baru yang kedua memakai kata baik hati. 如果在印尼文的第一版本的翻译，它是说爱是有恩慈的但如果第二个版本，它会用一个有是有好的心。 Dari kata Yunani, kresteutei yang berarti itu berguna, baik, ramah. 所以在这个希腊文，它的意思就是有用的，是善良的，是和蔼可亲的。 Dan memakai grammarnya itu bentuk middle voice yang menunjukkan aktivitas yang natural keluar dari dalam keluar. 他用的那个词是有一个中间有一个语态的，表示说是流露出去的。 Jadi tata bahasa yang ada yang dipakai di dalam kata ini artinya apa? Sesuatu yang mengalir dengan alami keluar. 意思，他在这个词他所用的那个字眼，意思就是说，这一切这是从内在流露出去的。 Berbuat baik bukan karena terpaksa, karena dibilang orang, kamu kan orang Kristen, kok kayak gitu sih, harusnya kamu baik dong. 所以他行善，并不是因为被逼迫的，就是人家说你基督徒，你为什么这么做？你应该做好的事情。 Tapi kebaikan yang keluar, yang overflow gitu ya, mengalir keluar dari karakter yang baik. 但是他所行的善，都是一种从内在，从他的品格那里所溢出来的。 Contohnya begini, 我们举个例子， misal teman kita lagi telepon atau jemaat ada lagi telepon, lagi sedih mau curhat. 如果有我们的朋友或者是我们的会友打电话，他们想向我们诉苦， Sampai teleponan gitu ya. Kalau kita melakukan doing, 如果在打电话，那时候我们做的只是一个动作。 karena sekarang enak zamannya ada hands free gitu, Bluetooth gitu ya. 所以现在我们可以用耳机，就是无线的耳机。 Mungkin kita sambil dengar sambil scroll HP kita. 所以我们一边听他诉苦，我们一边看我们的手机。 Sambil kita mikir kapan sih selesainya, terus kita bilang ya udah semangat ya. 所以我们已经不耐烦了，我们跟他说你要加油。 Jadi hanya sekedar basa-basi kita dengerin. 所以我们听他诉苦，只是听听而已。 Tapi kalau itu mengalir dari being-nya kita, keberadaan diri kita, 但是如果真的是来自我们的个性、我们的品格，
maka kita akan mencoba untuk stop semua aktivitas kita, kita akan duduk, kita dengarkan dengan penuh perhatian. 我们一定会放下我们所有手上的工作，我们留心的好好听他诉苦。 Mungkin kita akan bertanya, kamu butuh apa dari aku sekarang? 所以我们也许会问他说：“这时候你希望我做什么？ Kamu mau aku cuman dengar atau aku kasih saran? 你要我单单听你的诉苦，还是你希望我给你一些意见？” Menunjukkan kepedulian kita yang alami. 就是我们很自在的、很自在的，就是会流露出来的一个反应。 Atau mungkin misalnya di gereja, 或者是如果在教会， ada anggota jemaat baru nggak kenal siapa-siapa, duduk sendirian. 有一个新的会友，他不认识任何人，他自己坐在那里很孤单。 Bagi kami tim kerja pemerhati atau pembesukan gitu ya. 对于我们就是那个关怀组，还是我们是探访组的。 Kalau hanya melakukan doing, 如果我们单单是做我们该做的事情， maka mungkin akan berkata, seharusnya aku samperin, tapi karena aku juga lagi sedang nggak enak, nanti aja deh minggu depan aku baru samperin. 所以我们心里面会说，我应该去跟他打个招呼，但是因为我今天的情绪不是很好，没关系，下个礼拜我再去做好了。 Atau hanya sekedar oke, duduk, pokoknya duduk, melakukan, sudah selesai. 或者是我们真的坐在他旁边陪伴他，但是我们只是做而已。 Merasa punya kewajiban sosial. 就是我们觉得我们有这个社会这个一个社会的一个责任。 Tapi kalau seseorang yang belajar untuk memiliki hati yang baik gitu ya, maka bingnya itu adalah mungkin pertama kali kemudian mikir, iya ya dulu waktu aku pertama kali datang nggak kenal siapa-siapa, seperti apa ya, nggak enak 但是 rasanya. 如果我们真正是发出内心的一个我们的性格的话，我们的好品格的话，我们会想，是的，当初我来到教会不认识人的时候，我们的感受是怎么样的？ Maka kita akan berkata, halo, pertama kali ya datang. 所以我们会去跟他打个招呼，就是说，哎，你是第一次来吗？ Nama saya, yuk kenalan. 所以我们会自我介绍，我们跟他就是彼此的来认识。 Jadi natural friendly-nya. 所以我们是很自然的就发出的我们的友谊， Karena kebaikan hati memang karakternya. 因为这样的一个爱心本身就是我们自己的那个品性。 Tapi tentu karena kita adalah manusia yang punya kecenderungan keberdosaan, tidak selalu setiap waktu kita bisa seperti ini. 但是我们仍然还有一个罪性在我们里面，我们不能每时每刻都可以有这样一个表现。 Itu adalah satu pertumbuhan yang berkelanjutan. 所以这个是一个不断的，我们必须要不断的成长的过程， Dan menjadi tantangan tersendiri. 而且这也是成为我们的一个挑战。 Terutama bagi kami yang mungkin jadi hamba Tuhan yang dalam tanda kutip punya kewajiban harus menyapa semua orang. 特别是神的仆人、传道牧师，他们本来就是有这样的一个义务去跟人家打招呼。 Jadi seperti saya belajar untuk kemudian bertumbuh menjadi orang yang memang baik hati, saya pun punya pergumulan. 所以传道本身如果要学习成为一个有良善的人，他自己也有他的挣扎。 Karena itu mungkin untuk aplikasi praktisnya untuk bisa melakukan belajar menjadi orang yang baik hati adalah 因为真的我们要学习，真的成为一个有一个好品性的人。 melakukan challenge, tantangan baik setiap hari, lakukan satu kebaikan kecil setiap hari tanpa mengharapkan balasan dari orang itu. 所以我们每一天要锻炼我们自己，我们选择一样的善事，我们去做，而且我们不希望别人的回报。 Misalnya ketika kita melakukan kebaikan dengan memberikan senyuman kepada orang, tapi orang itu jalan terus, it's okay. 也许我们就是对人微笑，但是我们没有得到他的回应，他就是这样的从我们面前走过。 Karena kalau kita melakukan kebaikan untuk mengharapkan balasan, maka itu bukanlah kebaikan. 但是如果我们在做善事的时候，我们希望别人给我们回报，那并不是行善的意义。 Atau latih kepekaan kita melihat
kebutuhan orang lain. 或者是我们锻炼我们自己的敏锐感，去感受到别人的需要。 Bukan hanya memperhatikan kebutuhan masalah kita sendiri. 我们不单单就是在乎我们自己的需要， Tapi bukan juga hanya memikirkan tentang orang lain, lupa sama diri sendiri dan keluarga. 我们也并不是只单单顾别人的需要，而且我们忘记了我们自己或我们家人的需要。 Atau belajar active listening atau contemplative listening dengan kalau ada yang curhat, stop multitasking, jangan lakukan apa-apa, kalau bisa mari dengarkan sungguh-sungguh. 所以我们要试试的来锻炼，当我们听别人向我们诉苦的时候，我们就是放下所有的工作，我们真正的专心去听。 Karena mungkin ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan dia terpenuhi, didengarkan, maka kemungkinan besar dia tidak setiap hari lagi mencari kita untuk ngomongin hal yang sama. 如果我们真的是可以好专心的去听他诉苦，也许他已经得到了那个满足感，他就不会每天打扰我们，向我们诉苦了。 Tapi dilakukan dengarkan dengan sungguh-sungguh bukan karena itu ya, nggak pengen diganggu gitu ya. 所以我们也并不是因为我们不希望他在打扰我们，所以我们要好的专心去听他。 Kemudian yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. 所以第三点是爱是不嫉妒的。 Saudara, cemburu itu adalah ingin memiliki apa yang orang lain punya. 所以嫉妒就是我们很希望我们可以拥有别人所拥有的东西。 Ini bukan bicara tentang menahan diri supaya tidak cemburu, tetapi ketiadaan cemburu karena karakternya sudah berubah. 所以这所谈到的，并不是说我们压抑我们自己，不要再去嫉妒别人，但是这里谈到的是，因为我们的个性、我们的品格已经被转化了。 Kita tidak lagi cemburu karena kita bisa belajar melihat, menerima dan bersyukur apa yang kita punya sekarang ini itu adalah sesuatu yang baik untuk diri kita. 我们不再嫉妒，是因为我们已经可以懂得感恩，可以接受我们现在所拥有的这一切。 Kadang-kadang memang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di masa lalu kita, di masa kecil kita, dan kemudian membuat kita terus-menerus punya lubang di situ dan kita berharap mengisinya. 也许就是在我们小时候，我们有很多需求没有被满足到的，在那里有个空洞，所以我们很希望可以得到弥补的。 Kalau orang lain punya, kita pun harus. 如果别人拥有的，我也必须要有。 Tapi memang menyakitkan ketika menyadari bahwa Tuhan tidak memberikan itu kepada kita, tapi memberikan kepada orang lain. 但是当我们发现上帝给别人，但是没有给我的时候，真的我们也许是心里会感到很不舒服。 Tidak mudah untuk menerima itu. 我们也很不容易的去接受这个事实。 Tapi ketika bisa diterima bahwa iya Tuhan tahu yang terbaik untuk saat ini, kita butuh apa, itu adalah hal yang baik, maka di situ kita akan belajar bersyukur dan kita tidak akan lagi cemburu. 但是如果我们真的可以觉悟到上帝他知道什么对我们是最好的，而且他按时候给我们，如果我们有这样的一个警觉的话，我们就不会再有嫉妒心了。 Bayangkan ya, kebebasan yang kita dapatkan ya, ketika kita bisa menjadi orang yang seperti ini. 你可以想象，当我们可以得到这样的一个自由的时候， Misalnya ketika kita scroll Instagram, Facebook, kita lihat teman-teman posting, mereka jalan-jalan liburan ke luar negeri, punya rumah baru, mobil baru, anak masuk universitas ternama, atau usaha yang sukses. 当我们看在那个社交媒体，我们看到我们的朋友他们出国玩，或者他们有很大的很漂亮的新房子，或者他们的事业很成功。 Kalau hanya doing, kita akan like gitu ya. 但是如果我们只是去做的话，我们也许会给他一个拇指。 Dalam hati bilang enak banget ya hidupnya ya. Terus kita jadi insecure, kita compare hidup kita dengan dia. 所以，但是过后我们就会把我们自己的生活跟他做一个比较。 Kemudian bagi kita yang istri-istri gitu ya, mungkin akan mendorong, ayo suamiku kejar karirmu dong, buat prestasi supaya bisa dapat duit yang lebih banyak. 所以，当太太的也许就会去催促她的先生，你可以更努力的去赚更多的钱，让我们可以有这样的享受。 Bagi kita yang sering
yang cukup dekat dengan Tuhan mungkin akan merasa, Tuhan kok kamu seperti ini sih, pilih kasih banget sih. 所以我们这些如果跟神不太接近，我们会说神啊，为什么你给予人，你是在挑选的？ Tapi kalau kita belajar ya tentang being-nya kita, maka kita akan like dan komen mungkin dengan genuine gitu ya. Happy for you. 但是如果我们真的去学习一个成为的话，就是我们会去知足的来去感恩。 Dan mungkin kita tidak akan merasakan kita lebih kurang dari orang itu atau merasa lebih rendah diri dari orang itu. Karena apa? Karena kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada 因 kita. 为我们的感恩，所以我们不再有自卑感，我们也不会再认为说我们比他人所有的更少。 Jadi next. Ini contohnya yang tadi sabar, baik hati, tidak cemburu gitu ya. Situasi harian misalnya anak lambat gitu ya, macet, antrian panjang. Maka respon being-nya kita itulah tarik nafas, tenang dan berkata, ini pun akan berlalu. 所以我们要学习，我们要锻炼的就是，也许我们在面对这样的一个环境，小孩子很散漫，或者是环境在那里塞车等等的话，我们要锻炼的就是我们要深呼吸，而且我们要告诉自己这一切都会过去的。 Dan ketika tentang kasih itu baik hati, maka situasi harian lihatlah kebutuhan orang. 所以，如果谈到爱是善良的，是恩慈的，我们就要去看别人的需求。 Respon being-nya kita adalah otomatis tawarkan bantuan tanpa diminta. 所以，我们的一个成为善良的那个回应，就是马上就出现了。 Tapi sekaligus tidak merasa tertolak ketika orang itu menolak. 但是当我们被拒绝的时候，我们不会马上就感受到说我们是被拒绝的。 Karena ketika orang tersebut menolak artinya saat itu dia tidak membutuhkan kita dan it's okay. 当一个人他拒绝我们，表示说当下他不需要我们。 Dia tidak menolak keberadaan diri kita, tapi yang dia tolak adalah saat ini dia tidak butuh tindakannya kita, bukan diri kita. 他不是拒绝我们这个人，但是他拒绝我们要给予他的一些协助。 Kemudian berbicara tidak cemburu. 所以，如果我们谈到我们不嫉妒， Situasi hariannya mungkin scroll medsos dengan kesuksesan orang. 所以我们日常在我们的手机、在社交媒体所看的一些朋友的一些资讯， Maka kita mungkin akan merasa gembira untuk mereka karena ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam diri mereka. Mereka bisa mengalami Tuhan di situ dan mana tahu ketika mereka melihat kebaikan Tuhan, kemudian mereka percaya dan mereka menjadi seorang yang imannya lebih bertambah 所 karena 以 hal 如果我 itu. 们看到他们那么的开心，他们在享受这一切的时候，我们反而会为他们感谢，希望透过他们的享受，他们可以看到神的美好，而且变成要接受耶稣。 Sekaligus kita bersyukur untuk keberadaan diri kita. 而且我们自己也对我们所拥有的就是献上感谢。 Kemudian di dalam ayat 11 Paulus berkata bahwa ketika aku kanak-kanak, 所以在第11节那里，保罗说：“当我还是小孩的时候， aku berkata-kata seperti kanak-kanak, 所以我说话就像小孩一样。 aku merasa seperti kanak-kanak, 我也感觉我的意志也是像小孩一样。 aku berpikir seperti kanak-kanak. 我的思想也是像小孩一样。 Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 现在我已经成长了，成熟了，我已经离开我小孩的那个性格。 Jadi kebiasaan kanak-kanak yang ada itu ditinggalkan di masa lalu. 所以我的那个小孩的那个品性，我已经把它放下了，撇下了。 Tidak lagi dibawa di sekarang ini. 我已经不把它就是带在我身上。 Sehingga transformasi yang sedang kita alami sekarang itu berkelanjutan. 所以我们的转化，我们会继续不断的来进步。 Karena anak-anak gitu ya, ketika dia melakukan sesuatu yang baik itu karena terpaksa.
因为我们看到小孩子他要行好，是因为他被逼迫的， karena disuruh oleh orang tua dan 他的 ataupun 父母向他要求的。 Tapi ketika kita adalah seorang yang sudah dewasa gitu ya, maka itu akan muncul dorongannya dari dalam hati. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang membuat kita kemudian berubah. 我们已经成熟，成为一个成人的话，我们去行好的话，并不是因为我们被逼迫，但是因为有圣灵在我们里面给予的感动。 Contoh kanak-kanak, 我们看孩子的一个例子。 kalau kesal kita silent treatment. 所以，如果我们看到，我们如果对他很失去了那个耐心的话 Slide-nya boleh next. Dan kalau nggak setuju, ngambek, marah-marah. 我们看到这个孩子，如果他不喜欢、他不高兴的话，他就在那里发飙。 Kalau lagi kecewa posting status ambigu, kalau konflik bring up kesalahan lama. 所以等等他所做的一些行为来表达他里面的不满。 Tapi respon seorang yang dewasa, 但是如果一个成熟的人的一个反应就是， kalau kesal komunikasi dengan jelas dan tenang. 他如果有什么不满的话，他会用很好的语言来做个沟通。 Kalau tidak setuju, diskusi dewasa cari hal yang sama, common ground-nya. 所以，如果他有一些好像不一致的看法不一致的，他会寻找一些有同样一个一致的朋友。 Kalau kecewa, ekspresikan dengan kata-kata yang membangun. 如果他就是里面感觉到有一点失望的话，他会用一些有建设性的语言去来做表达。 Kalau konflik, fokus pada solusi, bukan blaming atau menyalahkan orang lain. 但是如果他有跟人家有一些争吵的话，他也是要用一个比较正确的态度去面对。 Waduh, udah dengar banyak jadi bingung ya. Kalau gitu gimana sekarang gitu ya? 所以我们听到那么多的例子，我们现在该做什么 Next. Jadi bagaimana kita saat ini bisa bertahap bertumbuh? Yang pertama adalah pahami bahwa kasih itu adalah karakter bukan aktivitas. 所以我们现在我们要如何才能够成长？第一点，我们必须要意识到，我们的那个爱是因为我们的品格，而且不是一种动作。 Itu adalah keberadaan diri kita, identitas kita sebagai anak Tuhan. 那是我们成为上帝儿女的一个我们的一个身份。 Dan apa yang telah dijelaskan tadi tidak mungkin terjadi kalau kita hanya berusaha dengan kemampuan kita mengubah. 如果我们刚才所谈的一切，不可能在我们身上得到一个转化。如果单单靠我们自己的 Karena 力 itu 量， biarkan Tuhan yang mengubah diri kita, kita hanya perlu datang terus menerus sama Tuhan. 因此我们就要让神自己来改变我们。 Kemudian mulai fokus hanya satu dulu. 所以我们刚开始，我们只是专注于一件事而已。 Jangan semua sekaligus. 我们不要一切一起来。 Atau kalaupun kita udah ngerasa, oh ya aku pengen belajar sabar, tapi ternyata nanti Tuhan ngarahin belajarnya itu baik hati. 所以，也许我们说我要学习忍耐，但是神带领我们，让我们学习善良， It's okay. 那也是可以的。 Jadi belajar fleksibel, menerima gerakan Roh Kudus. Roh Kudus mau kerjain apa? It's okay, ikut. 所以我们要就是很有弹性的，不管圣灵感动我们做什么，我们就跟随。 Jadi jangan multitasking, pengen semua berubah gitu. 我们不要一次就希望所有的都改变。 Seperti dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. 所以在罗马书第12章2节说，你要心意更新而变化。 Jadi kata metamorfosis di sini 所以在这里的 metamorphosis 的意思 adalah kita diubah oleh Tuhan. 意思就是说，上帝改变我们。 Seperti seekor ulat ketika menjadi kupu-kupu, 当一只那个毛虫，它转化为一只蝴蝶的时候，
Ulat nggak bisa berusaha keras jadi kupu-kupu. 所以这个毛毛虫它不能自己尽力的去转化变化成为一只的那个蝴蝶， Dia perlu masuk ke dalam kepompong 所以它必须要经过一个过程， dan membiarkan proses transformasi itu terjadi. 让它可以在那个过程当中有所变化。 Dia tidak bisa mempercepat dari yang 2 hari jadi 1 hari. 它也没有办法，就是应该2天的可以可以变成1天就有变化了。 Yang menentukan dia kapan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. 所以决定它什么时候会变成蝴蝶的， Itu adalah Tuhan. 是上帝自己。 Sama dengan kita, ketika kita ingin menjadi orang yang sabar. 所以我们也是如此。当我们希望我们可以变成一个有耐心的人， Bukan berdasarkan kapan kita mau kemudian kita bisa berubah. 并不是我们什么时候想要我们就可以得到。 Kita hanya perlu membiarkan Tuhan yang mentransformasi diri kita. Kita hanya perlu datang terus menerus kepada Tuhan. 我们只是要不断的来到神的面前，来向他求。 Karena ketika kita terus-menerus datang sama Tuhan, kita belajar tentang being-nya kita, keberadaan kita, identitas diri kita. Maka dengan sendirinya doing kita akan mengalir keluar dari situ. 所以，当我们不断来到神的面前，我们认清我们自己的品格，我们就是可以很自然的流露的做出去。 Mari saat ini kita akan ambil waktu sejenak. 这时候，我们用片段的时刻。 Dari sekian banyak yang sudah kita dengar, ada satu hal apakah yang Tuhan ingin terus tanamkan di dalam diri kita? 我们听到那么多了，神有把什么东西放在我们里面？ Yang Tuhan ingin kita alami. 上帝这时候希望我们可以真的去感受到。 Mari saat ini duduk dengan tenang. 这时候我们好好的坐着。 Mari sandarkan tubuh ke kursi yang ada. 我们坐在我们的椅子，我们把背靠在椅背。 Ketika kaki bisa bersandar, telapak kaki bisa menapak di lantai. 到我们的脚板都可以踏在这个地板上。 Seperti kursi yang menopang keseluruhan tubuh fisik kita. 就正如这个椅子，它可以承载着我们整个身体。 Seperti itulah Tuhan menopang keseluruhan diri dan hidup kita. 上帝也是如此的，可以承载着我们整个的生命。 Ketika Tuhan menginginkan kita growing up in love, 当上帝希望我们可以在爱中成长的时候， bertumbuh di dalam kasih, menjadi pribadi yang mengasihi. 让我们可以在爱中成长，成为一个有爱心的人。 Mari sandarkan diri 我们再一次的靠在我们所做的椅背， ke dalam pelukan kasih 我 Tuhan. 们再一次的把我们自己投入在神的怀抱中。 Mari coba perlahan rasakan nyamannya tubuh ini ditopang oleh kursi. 我们试着来享受到我们的身体在这个椅背，坐在这个舒适的椅背中。 Dan kalau saat ini merasa ada bagian tubuh yang tidak nyaman, 如果我们感觉到在我们的身体哪一部分有觉得不舒适的， mari katakan kepada Tuhan, Tuhan bagian ini tidak nyaman, bagian ini sakit, Tuhan tolong aku. 所以我们告诉主说：“主啊，我的身体这部分觉得很不舒服，求你帮助我。”
Tuhan, jikalau di saat ini ketika di dalam keheningan ada satu kegelisahan dalam diri kami, 主啊，在这个安静的时刻，如果在我们里面有一个挣扎的事情， ketika kami merasakan ketidaknyamanan, 我们感受到有那些是不舒适的， terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Karena mungkin itu adalah salah satu tanda-tanda Engkau ingin mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami. 也许那就是表示主你在我们生命中要做某件事。 Nah, mungkin ada hal yang Engkau ingin kami alami. 也许主啊，你要我们在生活中可以经历到。 Karena itu tolong kami untuk boleh terus-menerus datang ke hadapan-Mu 主，求你帮助我们，让我们可以不断的来到你面前。 tanpa takut, 我们没有惧怕， tanpa merasa malu. 我们也没有觉得羞耻， Tolong kami untuk bisa datang apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. 让我们可以坦然无惧的来到你面前， Sehingga kami bisa mengalami kasih-Mu. 让我们可以感受到你的爱， Dan bukan hanya mengalami kasih-Mu, tetapi juga keberadaan diri-Mu sendiri yang adalah kasih. 我们不单单可以感受到主你的爱，但是我们可以感受到你本身就是爱。 Tolong kami Tuhan, 主帮助我们， sehingga satu saat nanti, 让有一天， mungkin tanpa kami sadari kami sudah berubah jadi orang yang mengasihi seperti Engkau 也 mengasihi. 许在不知不觉中，我们已经变成了一个有充满爱的人。 Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh diri kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. 主啊，我们把我们自己以及我们的家人全部的交在你的手里， Sehingga bukan hanya kami bisa mengasihi orang lain, tapi kami juga bisa mengasihi keluarga kami sendiri. 我们不单单可以去爱别人，但是我们也可以爱我们自己的家人。 Karena Tuhan, Engkau tahu, 主，因为你知道， kadang-kadang lebih mudah bagi kami mengasihi orang asing daripada keluarga kami sendiri karena ada banyak luka yang mungkin sudah terjadi. 主啊，多少时候我们爱别人比爱我们自己人更容易，因为在我们里面有很多的伤痕。 Karena itu tolong kami untuk boleh melihat kehadiran-Mu di dalam keluarga kami, sehingga itulah yang kemudian merekatkan kami kembali, memulihkan diri kami di dalam kasih-Mu. 主啊，求你帮助我们，让我们可以看到我们的家人，然后我们可以再一次的与他们连接。 Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 谢谢主，我们奉靠主耶稣基督名祷告。